Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Beliau bakal mungkin boleh mengikuti jejak Perdana Menteri yang disebut paling teruk dulu itu, Najib Razak. Tapi sekarang seolah-olah dia pula yang paling teruk. Menteri Kewangan yang dulu, Tengku Zafrul, bersedia untuk membongkarkan permainan-permainan, bersedia untuk membongkarkan segala perkara yang kemungkinan boleh merisikokan Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam lembah bahaya. Dan saya respect dengan Tengku Zafrul kalau memang betul dia sedia untuk mendedahkan kebenaran tanpa menyembunyikan sepatah apapun. Sekarang persoalannya, siapa yang lebih boleh dipercayai? Of course, rakyat makin bingung kerana siapa yang boleh dipercayai lebih sekarang ini. Semuanya seolah-olah sedang berkata, aku lebih betul. Dia tak pernah betul. Siapa yang kita mau percaya sekarang ini? Adakah kita mau percaya Muhyiddin Yassin? Adakah kita mau percaya Anwar Ibrahim? Adakah kita mau percaya Tengku Zafrul pula? Atau perlukah kita percaya kepada orang-orang yang tak ada dalam kerajaan? Atau perlukah kita percaya kepada Raja Petra Kamarudin? Aduh, Raja Petra Kamarudin kah kita perlu percaya? Orang yang dalam buangan sekarang itu, berada di exile, berada di apa itu? Ialah pembuangan. Dia terpaksa lari dari Malaysia. Perlukah kita percaya pada dia? Tengku Zafrul sedia untuk beri keterangan mengenai jana wibawa dan menegaskan tidak ada apa yang nak disembunyikan. Saya fikir dengan kenyataan ini, pihak di dalam kerajaan dulu, iaitu Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, pasti bengong sekarang ini. Kalau sempat, cubalah sembunyikan itu ini. Tapi Zafrul kata tak ada apa yang nak disembunyikan. Bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata beliau bersedia untuk memberikan keterangan kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk membantu siasatan yang berhubung dengan bantuan ransangan COVID-19 yang diberi nama Jana Wibawa. Itu 5.7 bilion tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kata Tengku Zafrul lagi, tiada apa yang hendak disembunyikan berhubung dengan dana itu. Ada media yang tanya kepada saya, kata Tengku Zafrul, mengenai dana disebut Jana Wibawa itu. Tetapi tiada apa yang perlu disembunyikan dan saya sentiasa bersedia untuk memberikan keterangan jika diminta untuk berbuat demikian, katanya dalam satu hantaran di Instagram. Semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan dia dipanggil oleh SPRM. Walaupun begitu, dia pula menafikan yang dia menjadi salah seorang daripada suspek. Tapi selepas itu, SPRM sahkan bahawa dia adalah suspek. Dia adalah suspek. Kemudian dia kata apa? Dia tak kenal, tak pernah jumpa, nama syarikat pun dia tak tahu katanya. Persoalannya, kalau dia tak tahu, siapa yang tahu? Kalau dia tak tahu, menurut PKMM, Presiden Persatuan Kontraktor Melayu, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, dia kata, hanya yang baik-baik kepada Perdana Menteri, kepada pihak tertentu, kepada parti tertentu sahaja yang dipilih
Dan daripada Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia sendiri yang begitu besar itu pun tidak ada yang terlibat. Senang je fikirlah, makna kata mereka ini tak sokong lah kot. Tak pandai jack, tak pandai mengampu. Mereka ada integriti yang baik. Mereka bekerja dengan betul. Tetapi mengapa pula Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan pegawai-pegawainya pada ketika itu menganugerahkan kontrak itu, walaupun disebut oleh Presiden PKMM itu, dia kata ada kontraktor yang tak berpengalaman, tak ada kepakaran, tapi pun dapat. Yang penting pandai jack, pandai mengampu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Soalan dia yang paling besar sekarang ini, memandangkan Tengku Zafrul punya nama pun sudah disebut. Tengku Zafrul sekarang ini dia Menteri Meeting, Trade Industry Minister, International Trade and apa itu dia itu MIT lah, Tengku Zafrul. Persoalannya yang besar sekarang ini, adakah Tengku Zafrul juga terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung di dalam projek Jana Wibawa ini? Adakah dia juga terlibat di dalam penganugerahan tersebut? Kita berharap semoga Tengku Zafrul dapat memberikan keterangan yang adil, yang jujur, yang betul tentang dana Jana Wibawa itu. Saya terus terang, ketika pertama sekali Tengku Zafrul dilantik sebagai Menteri Keuangan, saya respect dengan manusia ini. Kerana dia adalah seorang tokoh korporat yang hebat dalam keuangan. Dalam banking line memang dia amat hebat. Jadi saya harap semoga respect saya itu kepada beliau akan tetap berkekalan sampai bila-bila. Yaitu dia tidak terlibat dengan apa-apa kes salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Saya fikir dia hanya ikut arahan saja. Kita tengoklah arahan daripada siapa dan sebagainya, itu menjadi misteri. Dan semoga-moga betul benar bahawa tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Harap-haraplah. Disahkan Muhyiddin adalah suspek kepada siasatan itu, dan keputusan SPRM akan diumumkan tak lama lagi. Sama ada beliau akan didakwa. Setelah dia didakwa pula, persoalan seterusnya ialah adakah dia perlu untuk membela diri kerana ada modus operandi, ataupun dia tak perlu membela diri kerana tidak ada modus operandi. Kita tunggu nanti apa kata SPRM. Kalau tak ada modus operandi, tahniah diucapkan kerana betul-betul 120 juta peratus dia tak bersalah. Tapi kalau dia perlu dipanggil untuk membela diri, memang ada kes. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi member terbaru, akan menjadi ahli terbaru di dalam kluster mahkamah bekas-bekas menteri Malaysia? Adakah beliau akan kali ini termasuk di dalam kluster mahkamah? Denyut nadi suara rakyat, bye-bye.